warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Imam Ahli Jatan Kuasa, tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama ruang dan peluang berada di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita menunaikan fardu maghrib secara berjemaah. Dan moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke kitab kita. Kelebihan yang berikutnya adalah kelebihan yang ke-22, amalan yang sikit tetapi berat di sisi timbangan Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis zikir, muka surat 89. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kelebihan 22 majlis zikir. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu Wa Taala ada malaikat, atau kita katakan bahasa kita macam satu skuad malaikat yang depa ni akan jalan-jalan kat muka bumi nak cari majlis zikrullah. Sama ada majlis zikrullah tu adalah majlis orang membaca Al-Quran, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, majlis-majlis ilmu, sebarang majlis yang membawa ingatan kita atau ada kena-mengena dengan akhirat, maka semua tu klasifikasikan sebagai majlis ilmu. Malaikat ni dia akan ada geng dia pergi cari mana-mana. Dan malaikat ni dia senang nampak benda-benda macam tu. Macam mana kita duduk di dunia, kita tengok langit, kita tengok bintang yang bergemerlapan, yang berkelip-kelip. Daripada bumi kita nampak, tak semua tempat. Bila kita perhati kat sini ada bintang, jalan sikit ada bintang, tengok lama sikit ada lagi beberapa bintang-bintang kecil di belakang tu. Demikian itulah malaikat akan lihat mana-mana cebisan bumi yang buat majlis-majlis ilmu, majlis zikrullah ni, dia akan nampak bercahaya pada pandangan dia, sehingga bila mana-mana di kalangan malaikat tu jumpa, mereka akan kata, halumu ila hajatikum. Hei kawan-kawan malaikat aku duk ada. Mai kita tunai, mai kita dah jumpa dah. Hajat kita tercapai dekat sini. Mai kita mai sini. Tujuan kita duk ronda dan kita duk cari-cari belega-lega ni, kita dah jumpa dah. Maka apa akan berlaku? Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha. Apabila mereka mendapati manusia duduk zikir dengan Allah, duduk belajar mengaji ilmu, baca Quran, dia akan kata, mai kita ke arah hajat kamu. Qala fayahuffunahum bi ajnihatihim ila samai dunya. Maka malaikat yang mai tadi itu, mereka akan mai ramai-ramai berduyun-duyun menghamparkan sayap malaikat mereka menaungi majlis ilmu, dan mereka akan mai ramai ila samai dunya, sampai ke langit dunia. Maksudnya ramailah. Kita duduk dalam majlis ni sekarang, kita yakin hadis yang kita baca malam ni menunjukkan bahawa bukan sahaja kita yang mai,
Ada lagi yang kita tak nampak. Apa dia? Malaikat Allah Subhanahu Wa Taala mai punya ramai dalam majlis ilmu ni. Mana-mana je kita buat. Kita di masjid, dia mai di masjid. Kita buat usrah ke, bawah pokok ke, tazkirah ringkas ke, apa-apalah, dia akan main ramai-ramai macam tu. Tujuan dia sebab apa? Sebab malaikat ni dia suka benda-benda baik macam tu, dia akan main. Dan orang yang selalu duduk dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, malaikat akan main banyak. Dan kita doa pada Allah supaya orang yang selalu main majlis ilmu ni, dia akan dapat, dia akan serap, absorb sifat baik yang ada pada malaikat. Apa dia sifat baik yang ada pada malaikat? Dua. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tak pernah ingkar apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahkan mereka ini akan buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Sifat malaikat ni dia tak ada perasaan persoalkan. Sebab apa ni kena buat macam ni pula? Sebab apa kena buat macam ni pula? Tak ada, benda tu tak ada. Malaikat ni dia ikut je cakap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa Allah cakap, dia pun ikut. Tu sifat baik yang ada pada malaikat. Jadi bila selalu main majlis ilmu, sifat baik ni dia akan serap masuk dalam diri kita, maka memudahkan kita nak buat benda yang Allah Ta'ala suruh. Tetapi kalaulah kita jarang rajin main majlis ilmu, masjid pun jarang, jauh kita dengan majlis-majlis yang baik-baik macam ni, maka kita tak selalu duduk dengan malaikat. Kalau tak selalu hang duduk dengan malaikat, maka hang akan selalu duduk dengan selain pada malaikat lah. Boleh jadi hang duduk dengan syaitan. Maka syaitan ni perangai dia apa dia, tuan-tuan? Bersalahan dengan apa yang malaikat suruh. Yang malaikat ni buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Mereka ni tak pernah buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Dan mereka ni sentiasa ingkar dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh. Itu celahnya sifat syaitan. Baru ni saya kuliah di satu tempat tu. Habis sembahyang isyak semua, sebelum sembahyang sunat, masa salam tu, pakcik tu main. Dia kata, "Ustaz, saya ada benda saya dah tanya kat Ustaz." Tak boleh? Ustaz sembahyang tu, saya tunggu Ustaz dia. Okey lah. Habis sembahyang semua, "Ustaz, boleh kita duduk Ustaz?" Dia kata, "Boleh. Saya ada satu benda tanya Ustaz." Dia kata kat saya, "Ustaz, kalau setan tobat, Tuhan nak terima ke tobat dia?" Payah juga soalan tu. Saya kata kat dia, setan tobat ke mana? Katalah contoh. Syaitan ni dia rasa bersalah, apa benda dia buat selama ni dia rasa macam tak betul ni, dia habislah dia tu. Dia rasa dia nak berubah diri dia. Ada tak Tuhan ni nak mengampun dosa dia? Saya kata Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin." Laknat kamu daripada aku sampai kiamat. Maknanya dia jadi golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak ayat-ayat Quran yang kita sebut bagaimana syaitan apabila duduk dalam neraka, ahli-ahli neraka depa pun kata, depa menyalahkan syaitan. Hang yang pasal lah hang bawa. Syaitan kata apa? Fala talumuni walumu anfusakum. Apa aku pula salah? Aku ajak aja. Banyak benda-benda conversation ahli neraka. Maksudnya syaitan ni kalau ikut Quran dia masuk neraka lah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah bersalahan dengan janji dia. Tapi kesemua tu kehendak Allah Ta'ala lah. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak buat sebaliknya di akhirat tu, hak Allah, syurga hak Allah, neraka hak Allah dan sebagainya. Dia kata, "Bukan apa Ustaz, saya pun terang lah dengan ayat Quran lah, apa semua, hak mana kita tahu semua, cerita kat dia, syaitan ni akhir dia tak bagus." Dia kata kat saya, "Ustaz, bukan apa, semalam saya pergi masuk alam syaitan ni." Penat aku cerita ayat Quran lah, apa semua. Syaitan ketua dia jumpa saya, "Ustaz, kami duduk macam bahasa kita di alam kita ni, minum-minum macam tu lah." Lepas tu dia kata kat saya, dia rasa hantrai tengok abang kat Tuhan, selotok lah bahasa kita. Hang selotok dengan Tuhan, tengok boleh tak aku pun nampak macam serabut dah duduk tahun ni. Jadi syaitan ni orang mengutuk aku, main aku jadi campak bagi juga. "Ustaz, macam mana pendapat Ustaz? Tuhan boleh ampun tak?" Dia kata kalau syaitan nak minta ampun, baiklah dia minta ampun pada nak tanya kat Nabi SAW.
Zaman tu dah. Bapa dia jumpa hang, berlambak ulama tu ada kat dunia ni, muka bumi ni, wali-wali Allah dan sebagainya. Lepas tu dia pun sembang, tak apalah, ustaz tanya tengoklah. Dia suruh tanya siapa? Aku pun tak tahu apa. Tanya Jibril ke Israfil ke apa. Depa bukan ada WhatsApp group boleh tanya. Lepas tu pengerusi mai. Dia kata, Ustaz ni ustaz yang ke-15 dia tanya soalan ni dia. Memang semua ustaz mai dia suka tanya begitu. Sir, awak tak bawai. Psycho. Dia pergi kat motor tu dia cakap dengan seorang, "Setan, jangan takut. Nanti ustaz tanya." Dia start motor dia belah. Menyesal aku layan. Tak layan dia kata ustaz belakang. Layan dia buat nanya macam ni pula. Maka malaikat duduk ramai ni sampai ke langit dunia ni. Dan malaikat ni tuan-tuan, sampai daripada hadis yang lain, apa mereka ni buat selain daripada mereka main, mereka ada dua aktiviti yang mereka akan buat. Yang pertama, mereka akan buat apa? Mereka akan doa pada orang yang mai duduk dalam majlis ilmu ni, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosa orang ni. Semua ni tuan-tuan yang mai ni akan diminta ampun oleh malaikat. Ampunilah dosa daripada situ. Yang kedua, Allahumma arhamhu, ya Allah bagilah rahmat pada mereka, inilah kerja mereka sampai ke habis majlis ilmu tu. Sampai habis. Sebab tu jangan risau tuan-tuan, duit dah. Orang nak kalau forum ke terlajak sikit ke, kuliah terlajak sikit ke, contoh kan. Tak apa, selagi mana kita duduk, kita dapat pahala ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah selesai majlis tu, semua habis, semua selesai dah, maka malaikat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fayas'aluhum rabbuhum, dan Allah tanya kat mereka ni. Padahal wa huwa a'lamu minhum, Tuhan ni maha mengetahui setiap pergerakan yang berlaku kat muka bumi ni. Sengaja Allah tanya tu sebab apa? Kata ulama, pertama nak memberi kemuliaan pada majlis tu. Macam anak kita lah, kita tahu dia dah baca buku, kita pergi dia ambil rajinnya, dia baca buku. Bila kita tegak benda baik yang dia buat, kita highlight kat dia, dia menambah seronok orang tu dan menambah kemuliaan aktiviti tersebut tu. Orang ni bagus, dia sedang buat benda yang bagus. Itu cara dia. Maka malaikat berkata, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka memuji kamu, mereka membesarkan kamu, mereka memuliakan kamu, mereka menciptakan kebaikan dan kehebatan Allah. Daripada zikir, cerita pasal akhirat. Malaikat tanya, Allah Ta'ala tanya, hampa mai daripada mana ni? Wahai Allah, kami mai daripada sebahagian daripada hamba-hambamu yang mereka ni duk zikir daripada Allah, yang mereka ni duk puji kamu dan sebagainya. Maka kata Allah Ta'ala, hal ra'auni, awak mereka ni duk pulun sangat ni, mereka nampak ke aku ni yang mereka duk buat semua benda tu? Mereka puji aku, mereka nampak ke aku? Mereka cerita kemuliaan dan kebesaran aku, mereka nampak ke aku? Maka apa yang disebut oleh para malaikat, fayaquluna la wallahi ma ra'auka, tidak wahai Allah, mereka tidak nampak kamu. Ni di mana tuan-tuan manusia tak nampak Allah Ta'ala ni? Di dunia. Adapun di akhirat, akidah kita ahli sunnah wal jamaah, semua manusia yang duduk dalam syurga Allah Ta'ala, kemuncak nikmat akan diberi pada mereka untuk melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wujuhi yawma idin nadhira ila wujuhi yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah mereka bercahaya-cahaya, gembira dan ceria kerana mereka dipaparkan wajah Tuhan mereka kepada mereka. Macam mana? Tak tahu. Moga Allah Subhanahu Wa Taala pilih saya dan tuan-tuan nanti di akhirat dan syurga esok ni dapat melihat keindahan dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah tanya malaikat, boleh tengok ke kat dunia ni? Hatta Nabi Allah Musa AS, apabila dia tanya, boleh tak aku nak tengok kamu wahai Allah? Allah Ta'ala kata, hang tengok bukit tu, aku ada pancaran cahaya. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Andai sekiranya gunung tu dia maintain, maka hang boleh tengok aku. Kalau gunung tu tak okey, maksudnya baru cahaya, maka maksudnya tak boleh tengok. Apabila dipancarkan cahaya, hancur gunung tu, berderai, jadi macam kita katakan jadi berdebu tu, hancur macam tu. Maka pingsan Nabi Allah Musa AS.
Falamma afaqa qala inni tubtu ilaika, wahai Allah. Sedar dia Nabi Musa. Nabi Musa kata, wahai Allah, aku minta ampun padamu wahai Allah, aku silap pergi tanya soalan yang aku nak tengok kamu. Lepas pada ni kita akan tanya dah untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kafir Quraisy tanya, ada tak? Ada. Depa cabar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara cabaran yang depa sebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 cabaran. Pertama apa? Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Wa qalu lan nu'mina laka hatta wahai Muhammad, kami tak akan beriman pada kamu selagi kamu tidak pancarkan air di celah-celah kaki kamu ni. Kami nak tengok air keluar sekarang. Tunjuk kat kami. Tak mau cerita Nabi Ismail, Zamzam tu semua cerita lama. Sekarang tunjuk, ada tak ada? Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhar khilalaha tafjira. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Tuhan kamu tak boleh buat untuk kami pancaran mata air ni, wa qul hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Kalau Tuhan hang tak boleh buat untuk kami, boleh tak Tuhan hang buat dekat hang di kebun kami ni, kami nak ada air mengalir kat tengah-tengah ni, ada buah kurma, ada buah anggur di tengah-tengah padang pasir ni, tumbuh semua benda tu. Sekarang tunjuk kat kami. Kami nak tengok macam mana Tuhan hebat ke tak hebat. Au tusqitas samaa kama za'amta alaina kisafa. Ataupun kamu buat turun langit ada di atas kepala kami ni, turun sekeping bagi azab kat kami. Dan baik tak boleh buat, bagi azab kat kami. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Ataupun macam inilah, wahai Muhammad, senang cerita. Hang tak payah sembang apa. Hang buat main Tuhan bagi kami sembang, dia senang sendiri. Hang duk cerita azab. Kami pun pening lah. Duk fight dengan hang, duk fight dengan kami. Kalau senang macam ni, hang buat turun main. Azab apa pun buat main lah. Kami pun malas sembang lah. Kalau hang tak mau, hang duk tepi sat. Hang bagi Tuhan main tak ni lah. Main kami settle dengan Tuhan. Allah. Juah. Orang belum pindah kata, juah. Au ta'tiya billah awal malaikati qabila. Ataupun panggil main malaikat lah, apa semua kami sembang berpenat ni. Kata siapa? Kata kafir Quraisy, depa nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala baru depa nak beriman. Perangai ni sama macam perangai Bani Israel yang tak beriman. Apa mereka kata? Wa qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tak akan beriman dengan Allah selagi kami tak tengok Allah tu seketui depan kami betul. Okey, kami beriman. Sembang kami tak mahu. Ayat ni ayat siapa? Sama macam ayat Fir'aun ni. Dia kata ke Haman mai Ustaz, hang tolong buat satu binaan pasir, la'alli attali'u ila ilahi Musa. Aku nak panjatlah, aku nak tengok Tuhan ni ada ke tak ada. Kau Musa ni duk ranjau ya. Tuhan. Mari kita pergi tengok sekali, betul-betul ada Tuhan ke tak ada. Sama. Passion Bani Israel, passion Fir'aun, passion Quraisy, yang mereka ni nak tengok Allah Ta'ala direct di muka bumi. Tapi semua tu mustahil kerana Allah SWT hanya akan dapat dilihat nanti di akhirat nanti, insya-Allah, untuk ahli syurga nanti. Baik. Qala yaqulu kaifa law annahum ra'awha, ya kan? Wa kaifa law ra'awni, wahai hamba-Ku, apa hal mereka tu kalau mereka melihat aku, apa yang jadi? Qala yaquluna law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan wa akthar laka tasbihan. Wahai Allah, mereka tak pernah lihat kamu. Kalau mereka tengok aku, apa jadi? Kalau mereka melihat kamu, mesti mereka ni akan lebih tasbih mereka, lebih ibadat mereka, lebih puji mereka, lebih puja mereka kepada kamu. Mereka akan buat lebih out. Asyadda tu maknanya memang sungguh-sungguh akan buat. Kerana bila nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Yaqulu
Yaqulu fama yas'aluni, maka kata Allah Ta'ala, mereka ni minta apa dekat aku ni? Yang mereka duk puji Allah, mai duduk majlis ilmu, cerita tentang kebaikan Allah, ilmu-ilmu akhirat ni, mereka ni duk buat semua ni sebab apa? Sebab yas'alunakal jannah, kerana mereka ni teringin sangat nak masuk dalam syurga kamu, wahai Allah, kata malaikat. Maka kata Allah Ta'ala, wahal ra'awha, mereka tengok ke syurga tu? Qala yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'awha, wahai Allah, siapa pun di kalangan mereka tak pernah melihat sekali pun syurga. Fa kaifa law annahum ra'awha, kalaulah depa ni diberi peluang untuk melihat syurga, apa yang akan berlaku? Law annahum ra'awha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama la fiha raghbatan. Kalaulah mereka melihat syurga, mereka akan lebih berlumba-lumba, mereka akan lebih teringin nak masuk dalam syurga, dan mereka akan lebih rughbah, lebih semangat, dan lebih semangat nak masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab mereka tak tengok, maknanya gaya tak tengok pun duk ibadat dah. Kalau tengok, lagilah ibadat, lagi teringin nak masuk dalam syurga. Fabima yata'awwaduna, mereka ni nak minta lindung daripada apa? Kata malaikat, minan nar, daripada api neraka kamu, wahai Allah. Qal yaqulu hal ra'awha, adakah mereka melihatnya? Maka berkata para malaikat, la wallahi ya rabbi ma ra'awha, wahai Allah, mereka tak pernah melihat syurga sekali pun, tak pernah. Yaqulu law ra'awha kanu ashadda minhum firaran wa ashadda laha makhafatan, kalaulah mereka melihat neraka ini, mereka akan lebih kuat melarikan diri atau menjauhkan diri daripada dia, dan mereka akan lebih takut dengan neraka tu, kerana kepanasan neraka tu sangat luar biasa dan sangat susah. Kalau mereka tengok je, memanglah mereka ni akan lebih takut dengan api neraka kamu. Maka kata malaikat, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Qala yaqulul malak minal malaika fihim fulanun laysa minhum innama jaa li hajatin, qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu semua menjadi saksi kerana aku ampunkan dosa-dosa mereka. Tuan-tuan tengok dia punya flow. Malaikat mai duduk dalam majlis ilmu, malaikat balik, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tengok aku kata? Tak tengok. Tengok syurga kata? Tak tengok. Tengok neraka kata? Tak tengok. Apa yang dia pandang, apa yang dia tak mau. Maka di hujung tu, konklusi dia Allah kata apa? Wahai malaikat, bersaksilah pada aku hari ini, inni qad ghafartu lakum, aku ampunkan semua dosa-dosa orang yang duduk dalam majlis tu. Saya stop di sini, saya abang kata tuan. Pertama, dengan duduk dalam majlis ilmu, lebih banyak dosa kita diampunkan oleh Allah. Lebih kerap kita duduk majlis ilmu, lebih kerap dosa kita diampun oleh Allah. Subuh kita ada, kadang ada duha. Saya pergi Kuala Lumpur di Gombak Khairiah tu, Zohor ada, Asar ada, di Masjid Bangi tu kuliah lepas isyak lagi ada. Penuh. Maknanya orang-orang yang duduk macam tuan-tuan ni, kuliah tiap-tiap malam, duha, Sabtu, Ahad ada program. Setiap kali kita main tuan-tuan, dosa tu jadi tak ada, dosa tu jadi tak ada, dosa tu jadi tak ada. Yang kedua, bila dosa tak ada, maknanya seolah-olah Allah Ta'ala sebut sini, dosa ni dia punya fuse dia. Hang plug in dosa tu dia punya fuse dia. Kalau hang bawa keluar je fuse tu daripada tu, dia on wiring dia untuk beberapa benda. Kalau hang bubuh switch tu, maksudnya dia off. Bila hang buang, maksudnya benda tu ada. Apa dia? Yang pertama, orang yang tak ada dosa, dia ada peluang untuk masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Orang yang tak ada dosa, dia boleh berpeluang untuk melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang tak ada dosa, dia berpeluang untuk jauhkan diri dia daripada api neraka. 3 benda ni manusia akan dapat. Apa dia?
Pertama masuk syurga, kerana syarat untuk melihat Allah mesti dia jadi ahli syurga. Ahli neraka dia tak boleh jadi. Maka apa yang halang orang masuk syurga adalah dosa tadi tu. Salah satu daripada cara Allah Ta'ala ampunkan dosa kita secara total, dan satu kaedah yang sangat terbaik, main duduk dalam majlis ilmu. Dengan duduk dalam majlis ilmu, Allah hapus dosa-dosa kita. Lebih banyak kita duduk dalam majlis ilmu, lebih banyak dosa yang diampunkan oleh Allah SWT. Ada satu kitab saya mengajar, bukan dekat sini, 40 hadis penghapus dosa. Saya mengajar kat Masjid Al-Malik Khalid USM. Selain daripada majlis ilmu, ada 40 lagi benda yang kita buat, walaupun bukan melalui pintu istighfar, Allah ampun dosa kita. Kita azan dulu, kita sambung. Baik, daripada hadis ni juga kita dapat tahu kata dosa ini bukan sahaja diampunkan oleh Allah melalui pintu istighfar. Ada benda-benda yang kita buat, walaupun kita tak sebut di mulut kita astaghfirullah tu tak kata, tetapi Allah sudi ampunkan dosa kita. Ini bermakna kasih sayang Allah SWT sangat luas. Kalau bahasa kita, Allah sentiasa memberi ruang pada hamba-Nya untuk melakukan benda-benda yang bukan niat dia untuk minta ampun dia. Kadang-kadang kita baca doa lepas azan, Allah ampun dosa kita. Termasuk juga semayang jemaah, semayang jemaah, banyaklah benda-benda yang Allah ampunkan dosa kita. Malam ni kita tahu, selain daripada istighfar, majlis ilmu juga menyebabkan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Nombor dua daripada hadis ni saya nak abang adalah dosa inilah menghalang seseorang daripada masuk syurga Allah. Dosa ini juga menghalang seseorang daripada melihat Allah Ta'ala. Dosa ini juga menyebabkan orang tu boleh dekatkan diri dia dengan neraka Allah Ta'ala. Tanpa dosa, seseorang itu ada ruang untuk masuk dalam syurga. Tanpa dosa, orang ada ruang untuk masuk melihat Allah.
dan jauh daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk Allah Ta'ala buat syurga, nak bagi hamba dia masuk syurga, Allah tak pernah jadikan satu je pintu, tak. Ada banyak pintu orang masuk syurga. Sebab tu dalam hadis kata syurga ni ada pintu Ar-Rayyan. Kita pernah dengar tak? Ar-Rayyan tu makna dia apa? Pintu orang puasa. Ada pintu semayang, pintu zakat, pintu sedekah. Banyak pintu. Sebab apa banyak pintu? Ada orang dia suka rajin puasa sunat, tapi dia lemah tang sedekah. Ada orang dia kuat sedekah, tapi dia tak rajin buat puasa sunat. Ada orang dia lebih kot macam-macam. Maka kata ulama, mana-mana amalan sunat yang kita rajin dan suka nak buat, pegang bagi kuat-kuat benda tu. Saya ustaz memang saya tak tahulah, Quran ni saya tak pernah tinggal, tiap-tiap hari saya baca. Tuan-tuan pegang benda tu, jadikan istiqamah. Mungkin disebabkan tu kita akan dibenarkan oleh Allah masuk syurga. Mungkin disebabkan kita ni rajin selawat, rajin istighfar, rajin sedekah, rajin tolong orang, rajin bantu orang. Pelbagai cara Allah Ta'ala nak buat pada kita, kita tak tahu. Maka perbanyakkan benda-benda yang baik supaya kita dapat ruang dan peluang yang sangat banyak untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malaikat kata lagi, wahai Allah, ada di kalangan mereka innama ja'a li hajatin, dia mai ni bukan nak mai duduk dalam majlis tu, dia mai. Contohlah anak kita mai, anak kita segan nak mai depan, dia kita panggil saya abah, abah duduk depan. Lepas tu ada satu jemaah kawan kita tolong panggil abah dia. Macam ni anak orang panggil tu, awak lari pergi belakang. Telefon abah tadi tak angkat. Oh, telefon tinggal dalam kereta awaknya. Dok, kami nak keluar Azhar, ni kunci rumah. Abah simpan, takut abah balik kuliah ni tak ada orang kunci rumah. Okey, abah dah pergi nak pergi beli barang kat Maidin. Okeylah abah pergi. Bapa dia mai duk sambung kuliah balik. Depa contoh api nak urusan satu family. Orang tu dia bukan mai untuk majlis ilmu tu, tak. Dia mai bagi kunci je. Atau dia mai singgah saya saja tengok macam tu je. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah golongan manusia yang tidak menyakiti orang yang menyertai mereka. Maknanya tak rugi orang yang join mereka, walaupun sikit, dia pun dapat tempiah kemuliaan majlis itu. Allah ampun buat dosa dia. Kalaulah satu manusia hamai tanpa niat dan tanpa sebab pun dapat kemuliaan, tuan-tuan boleh bayang kat saya tak, tuan-tuan bersila daripada maghrib sampai isyak ni, dia boleh dapat pahala apa? Sebab tu saya kata orang main kuliah ni bukan benda rutin. Kami lepas maghrib biasa ustaz main kuliah, tuan-tuan kena buang perasaan tu. Sebenarnya tuan-tuan dalam pilihan Allah Ta'ala. Sebab berapa ramai orang yang sembahyang maghrib, ramai yang sembahyang maghrib, tapi tak ramai yang boleh duduk. Ramai yang duduk, tak ramai yang duduk habis. Ramai yang duduk habis. Jadi banyak. Maknanya peringkat tu bukan senang nak main duduk. Bukan malam ni je tahu tuan-tuan duduk. Saya duduk tengok ni jadual kita ni, tengok daripada hari pertama sampai hari kita bersatu. Masuk dengan kuliah ni muslimat, kuliah muslimin, kuliah muslimat, kuliah muslimun, macam-macam kuliah ada. Jadi hebat sungguh lah tuan-tuan hak duduk di sini ni. Terima kasih pada pengerusi Da'al Jawatan Kuasa yang susun majlis bagi banyak. Tahniah juga pada tuan-tuan yang kerjasama untuk jayakan majlis. Kalau tuan-tuan tak main, saya seorang cakap, tak betul juga. Kalau tuan-tuan semua main, saya cakap seorang-seorang, tak ada orang nak cakap, tak betul juga. Maka semua orang dapat pahala yang sangat besar. Tambah lagi kawan-kawan kita yang duk rakam ni, sebarkan pula pada orang yang tak main. Dia tak dapatlah kelebihan majlis iktikaf, tak dapatlah tengok di rumah. Tapi kurang-kurangnya kalau kita ada urusan kita tak dapat main, ada doa benda penting-penting kita lepas, boleh tengok balik rakaman-rakaman ni, maka pahala tu berterusan. Tu nama orang cerdik tu. Bapa orang cerdik, dia tak dengar di sini ya, dia bagi orang dengar lambak-lambak gini ya. Tuan-tuan tahu, saya bagi tahu satu benda. Dulu ada satu orang daripada Perak, dia jumpa saya kat satu tempat ceramah tu, dia sembang saya. Sembang, dia kata, ustaz tahu tak, dia bawa keluar saya kad dia masuk Islam, dia baca agama Islam Perak. Saya kata, berapa lama masuk Islam? Tahniah lah. Dia terbaru 10 tahun ustaz, saya pun dah belajar. Tapi muka tu
Fasih lah cakap bahasa Melayu tu. Macam mamak pining dalam muka tu. India dulu kan, dia orang masuk. Dia kata, "Ustaz tahu tak saya masuk Islam ni sebab apa?" Saya kata, "Tak tahu." Dia kata, "Dulu di tempat kerja dia, tempat dia lama kerja dulu tu, ada grup WhatsApp kilang lah, grup WhatsApp pejabat ni lah. Ada seorang kawan-kawan kami juga yang Islam, apa dia buat? Ada satu video klip ceramah. Tapi ustaz tu ustaz orang putih, orang luar, ustaz US ke apa macam tu lah. Dia dah dalam 3-4 minit dia cakap about Islam sikit lah. Kawan ni nak hantar pergi kat grup family, dia pergi hantar masuk kat grup pejabat dia. Dia hantar, dia pun tak perasan, dia biar macam tu. Dia tahu, aku download lah, aku ingat apa ke benda penting. Aku tengok dia tu ceramah, dia cakap orang putih, dalam 3 minit dia cakap. Tapi cara dia cakap about Islam tu, aku rasa macam seronok sangat tengok dia. Dan di hujung tu dia ada tulis siapa ceramah tu, klip pendek tu. Aku tak cukup dengan tu, aku buka di YouTube, cari nama dia. Banyak ceramah-ceramah dia keluar. Aku mula duduk pelan-pelan buka ceramah dia, buka ceramahnya. Tak lama, dalam 2 bulan aku ikuti ceramah dia, memang aku rasa bawa family semua masuk Islam. Klip video pendek ceramah tu tuan-tuan, siapa yang buat tu? Kawan-kawan yang duk rakam ni. Mereka kadang-kadang mereka rakam ustaz, dalam panjang-panjang, mereka tengok balik apa benda-benda yang penting, dia cut, dia viralkan benda tu. Kata, benda tu bergerak dengan cepat. Viral ni tuan-tuan, jahat kan baik, dia gerak cepat. Baik pun dia laju, jahat lagi laju lah. Macam ayak dia pergi ke tu. Berapa ramai orang yang dulu dia jauh daripada Islam, bila dia tengok klip pendek-pendek tu, dia dekat dia dengan Islam. Berapa banyak dulu orang yang tak kisah bak aurat di korang jalan macam tu je, tapi bila ada ustaz-ustaz tegur secara indoor, dalaman, siapa tak tahu, orang tu duduk di rumah, duduk di pejabat, handset di tangan, dia tak pernah main masjid satu hari, tapi konten dalam masjid boleh sampai ke rumah dia, kerja kawan-kawan yang duduk rakam ni. Maka banyak benda-benda baik yang sedang dibuat oleh banyak orang dalam dunia ni. Maka kenapa kita tak jadi salah satu daripada orang buat baik tu? Jangan kita ni tak jadi apa, kok nak jadi orang yang urus kuliah ke, nak jadi orang yang main belajar ke. Sebab tu kata Nabi SAW, kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an. Mula sekali kalau boleh, hang jadi orang alim, ajak orang. Kalau tak boleh, jadi muta'allim, main belajar. Syarat belajar ada kitab, ada pen, ada kertas, ada soalan. Tak boleh juga jadi talibul ilmi, tak boleh. Jadi nombor 3, mustami'an. Mustami'an ni macam kebiasaan kita lah, bawa telinga saja main gitu, relax, santai gitu ya. Yang tak bawa kitab apa ustaz, itu pun mujuk kami main ceramah. Tidak, kami tak main ceramah ustaz dia. Allah, ugut kita pula. Mustami'an ni okey lah, boleh lah masuk dalam kategori juga lah, kira masuk senarai juga lah. Yang keempat, setengah hadis berhenti di 4, ada setengah hadis sambung di 4. Muhibban. Dia tak jadi ustaz, dia tak pergi belajar, tak ada kitab apa semua, tak ada tulis apa semua, tak ada. Dia pun tak main masjid, mustami'an apa, tak ada apa, dengar main kuliah apa pun tak ada dah. Tapi dia suka. Hampa nak pergi mana kami nak pergi forum ni, kat mana? Forum kat Paksi, tempat Ustaz Lah Khairi ni, kami nak pergi sana. Oh, nak pergi Paksi. Bagus. InsyaAllah hampa pergi selamat, balik selamat lah. Okey. Tapi dia tak pergi lah. Dia tak pergi, tapi dia suka orang pergi kuliah. Mana pergi kuliah subuh, siapa ceramah hari ni? Ustaz sekian-sekian. Oh, bagus. Bagus itu 20 tu haram tak pergi masjid. Tak apa, Nabi kata macam ni pun kira boleh lah. Masuk kategori ujung-ujung tu pun kira boleh lah. Wala takun khamisan, jangan jadi orang kelima. Alim dak, mengaji dak, main kuliah dak, suka benar, benci pula. Jumpa poster ceramah, dia berhenti motor, dia ludah. Tu lah. Orang bawa poster banner elok, dia bawa pisau pergi toreh muka, potong bagi ni. Ada dia buat kata. Maka golongan ini sayang, kesian kat dia, kerana dia terlepas banyak benda berkaitan dengan ni. Jadi kawan-kawan kita yang rakam ni, orang yang dengar di rumah, dia tak dapat kelebihan yang original macam ni. Tapi ala kulli halnya, banyak lagi yang mereka masih memperolehi kerana kebaikan yang mereka
mereka lakukan. Ada apa dia terjemah kat situ? Muka surat 94 tuan-tuan tengok. Tidak ada amal yang lebih selamat daripada siksa, daripada mengingati Allah SWT. Tidak ada amalan manusia yang lebih menyelamatkan daripada siksa daripada mengingati Allah. Maknanya dengan zikrullah dia akan menyelamatkan orang daripada neraka. Nombor 3, siapa yang ingin hidup mewah dalam syurga, maka hendaklah memperbanyakkan zikrullah. Macam kita abang tadilah, zikir ni dia boleh mendorong orang masuk dalam syurga. Kelebihan yang keempat, mana-mana kaum yang duduk dalam majlis yang tidak berzikir pada Allah atau selawat pada Rasulullah SAW, pasti ditimpa rugi pada hari kiamat. Nanti ke akhirat, kalaulah kita duduk dalam satu majlis, yang dalam majlis tu sejam tu langsung tak cerita pasal Nabi, cerita pasal akhirat, cerita bawa kita tentang Allah, tak ada langsung dalam majlis tu, maka kita akan menyesal duduk tu, menyesalnya kopi majlis tu, menyesalnya kopi majlis tu. Kita akan cakap macam tu bila kita spend masa kita di satu majlis yang tak ada faedah. Tapi berbeza dengan majlis ilmu, setiap saat yang kita duduk ada nilai pahala ganjaran. Dan yang terakhir, bagi orang mukmin, satu majlis yang baik dapat menebus 1,000,000 majlis yang buruk. Maknanya kita main duduk di tempat yang baik, kita terpelihara diri kita daripada duduk tempat tak elok. Dia dua tuan-tuan, hitam putih, pagi petang, pagi atau malam, tinggi atau rendah, dia macam tu je. Kalau hang tak duduk di tempat yang baik, hang akan duduk di tempat yang tak baik. Kalau hang tak duduk di tempat yang tak baik, hang akan duduk di tempat yang baik. Dia macam tu je, dia punya kitaran dia. Baik, insyaAllah nanti kita akan tengok zikir selepas daripada zikir lepas daripada sembahyang. Kelebihan 23, insyaAllah. Ada apa belah sini saya? Tak ada. Semua belah pulau je. Ada ceramah Isra belah Kedah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala rasulil ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala rasulil ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.